Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farhana Nuriman binti Muhammad Sadun, memegang kad matrik D2020209696 dan saya mengambil ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zira Syahbella binti Mansi alias Melbourne, nombor matriks D202110989498, ISMP Kesusasteraan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Syamimi binti Daharun, nombor matrik D202020975669 dari program Ijazah Sarjana Muda Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afisha bin Afindi, pemegang nombor kad matrik D202110985505 dari ISMP Kesusasteraan Melayu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Fauzi, nombor matrik D202110999912. Saya daripada program AT23 iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni. Pengenalan asimilasi. Asimilasi adalah satu proses percantuman antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Proses asimilasi ini akan berlaku apabila wujud interaksi yang erat dan rapat di antara ahli kumpulan etnik-etnik yang berbeza. Seterusnya, proses asimilasi ini memerlukan tempoh masa yang lama untuk dibentuk kerana memerlukan pelbagai pandangan dan penerimaan daripada pelbagai etnik-etnik yang berbeza. Oleh hal yang demikian, proses asimilasi itu boleh dinilai keberjayaannya apabila etnik minoriti sanggup untuk menerima identiti dan juga budaya etnik majoriti yang lebih dominan sebagai cara hidup dalam kehidupan seharian mereka. Daripada proses asimilasi inilah wujud berbagai etnik di Malaysia seperti etnik Baba dan Nyonya, etnik Serani dan juga etnik India Muslim. Baiklah, untuk makluman semua, proses asimilasi ini kebiasaannya melibatkan penghapusan sepenuhnya dari segi kebudayaan dan pengenalan kelompok. Seterusnya, proses asimilasi ini tidak semestinya melibatkan penyatuan biologi seperti kahwin campur. Hal ini kerana proses asimilasi ini lebih bergantung kepada kesanggupan sesebuah etnik minoriti untuk menerima dan juga mengikuti cara hidup serta budaya etnik yang lain. Bagaimana pula dengan konsep asimilasi di Malaysia? Konsep asimilasi di Malaysia adalah setiap kaum masih mengekalkan budaya masing-masing kerana terdapat perbezaan pendapat bagi setiap etnik. Sebagai contoh, etnik Baba dan Nyonya, etnik Cina Kelantan dan juga etnik Jawa. Itu sahaja daripada saya. Penerangan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai jenis asimilasi. Menurut Golden, asimilasi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu asimilasi budaya dan asimilasi struktur. Asimilasi budaya ialah satu proses apabila kumpulan minoriti mempelajari ciri kebudayaan masyarakat tuan rumah. Ciri kebudayaan masyarakat tuan rumah tersebut termasuklah bahasa, pakaian dan adat resam untuk diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat. Asimilasi budaya tidak semestinya bermakna bahawa kumpulan minoriti kehilangan identiti etniknya.
Seterusnya asimilasi struktur. Asimilasi struktur pula merupakan satu proses apabila anggota kumpulan minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat dominan. Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara kumpulan etnik berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. Dan kejayaan asimilasi umumnya bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima kumpulan etnik majoriti. Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik dan kesanggupan kumpulan etnik minoriti menerima kumpulan etnik minoriti. Contoh asimilasi dan akulturasi ialah makanan seperti kuih bangkit yang dibuat daripada campuran tepung sagu dan bahan-bahan lain yang boleh dimakan bukan semasa hari raya sahaja tetapi juga semasa tahun baru Cina. Murukku yang merupakan makanan orang Hindu bukan sahaja dihidangkan semasa perayaan Deepavali Bali tetapi juga didapati dijual semasa musim perayaan hari raya dan tahun baru Cina. Kek buah yang merupakan signature kek semasa perayaan Christmas juga dijual sepanjang tahun. Namun begitu, terdapat juga keunikan dalam jenis-jenis makanan semasa hari-hari perayaan tertentu yang memang menjadi simbol perayaan kepada etnik tertentu. Antaranya, termasuklah hidangan lemang dan ketupat serta rendang untuk hari raya, insang atau raw fish salad untuk tahun baru Cina dan jelebi ladu semasa perayaan Deepavali Bali. Begitu juga makanan popular yang terdapat di Sabah dan Sarawak seperti ambuyat, ayam pansuh, umai dan kek lapis Sarawak. Seterusnya, saya akan terangkan pula antara faktor pendorong asimilasi. Yang pertama ialah perkahwinan antara dua kelompok yang berbeza budaya. Sebagai contoh, perkahwinan antara pasangan yang berbeza kaum seperti kahwin antara Melayu dengan Cina ataupun Melayu dengan India. Yang kedua, mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Contohnya, seperti apa yang berlaku ke atas masyarakat Cina Kelantan, Jawa, Baba dan Nyonya merupakan salah satu contoh berlakunya proses asimilasi. Yang ketiga, terdapatnya persamaan unsur kebudayaan. Keempat, mempunyai sikap toleransi antara etnik yang mempunyai budaya yang berbeza. Contohnya, apabila wujudnya interaksi dan persamaan yang baik dalam kalangan masyarakat beragama dan berlainan budaya ini, ianya akanlah timbul sikap menghargai orang asing. Dan akhir sekali, pertukaran dan perkongsian informasi sesama etnik. Namun, terdapat juga faktor yang menghalang asimilasi. Yang pertama ialah kelainan fizikal. Perbezaan fizikal dari segi ketinggian badan, warna kulit dan rambut juga menjadi penghalangnya. Yang kedua ialah kelompok minoriti yang terasing. Kebiasaannya, golongan minoriti yang tidak menerima asimilasi ini ialah kerana mereka takut rasa dipinggirkan, diabaikan dan tidak dapat diberikan hak untuk mereka bersuara. Selain itu, mereka ni juga tidak faham dengan konsep asimilasi ini kerana mereka takut budaya mereka ni akan terus lenyap kerana mereka ni kelompok minoriti. Yang ketiga ialah mempunyai sifat negatif pada suatu kaum. Sebagai contoh, etnik Rohingya yang merupakan agama Islam di Myanmar telah ditindas dan tidak diiktiraf sebagai rakyat negara itu. Yang keempat ialah kurangnya pengetahuan dan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. Dan akhir sekali, wujudnya perasaan bahawa budaya etniknya lebih bagus dari budaya etnik yang lain. Seterusnya, saya akan berkongsi berkenaan contoh asimilasi yang terdapat di Malaysia. Antaranya, Baba Nyonya. Baba Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina di dalam etnik yang dinamakan peranakan yang terdapat di semenanjung Malaysia, iaitu di negeri-negeri selat seperti Melaka dan Pulau Pinang.
Baba membawa maksud kepada seorang lelaki, manakala Nyonya pula membawa maksud kepada seorang perempuan. Baba dan Nyonya ialah masyarakat Cina yang mengamalkan budaya Melayu sama ada separuh atau sepenuhnya. Lebih uniknya, pakaian Nyonya Melaka adalah berbaju kebaya dan berkain batik. Masyarakat Baba dikenali sebagai golongan minoriti daripada Melaka. Golongan ini terbentuk apabila nenek moyang mereka berhijrah ke Melaka dan berkahwin dengan penduduk tempatan. Kesan daripada pengaruh Melayu lahirnya masakan Nyonya yang menggunakan rempah makanan masyarakat Melayu. Contohnya ayam kapitan, iaitu kari ayam yang kering. Seterusnya isi kabin, iaitu ayam goreng khas cara Nyonya. Dan pindang bading, iaitu kuah ikan yang dihidangkan ketika meraihkan Tahun Baru Cina di Singapura. Seterusnya masyarakat Ceti. Sekiranya baba Nyonya daripada peranakan Cina, manakala Ceti ialah daripada peranakan India. Masyarakat hidup peranakan yang juga dikenali sebagai masyarakat Ceti Melaka adalah satu kelompok minoriti India yang unik di Melaka. Bahasa Ceti ini sebenarnya wujud apabila pedagang daripada India berkahwin dengan penduduk orang tempatan. Tetapi wanita mereka gemar bersanggul, manakala lelaki pula memakai baju Melayu berutan 5, berkain sarung dan berkopiah atau talapah. Mereka juga bercakap menggunakan bahasa Melayu walaupun sesama sendiri. Hal ini kerana kebanyakan mereka tidak pandai berbahasa Tamil. Malah upacara sembahyang di kuil juga ada kalanya menggunakan bahasa Melayu. Masakan dan juadah masyarakat Ceti ternyata mempunyai kombinasi antara masakan India, Melayu dan juga Cina. Namun terdapat beberapa juadah yang istimewa yang merupakan milik asal dan kebanggaan masyarakat Ceti. Contohnya nasi kambuli, kuih kaya dan ikan pindang. Kesimpulannya, pemahaman tentang kesepaduan kaum telah banyak diberikan dan didedahkan kepada masyarakat. Asimilasi budaya merupakan salah satu aspek yang patut ditonjolkan dalam masyarakat Malaysia. Amalan sebegini seharusnya digalakkan lagi kerana dapat memberikan keunikan kepada Malaysia di samping dapat mengukuhkan lagi perpaduan dan kesatuan etnik dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.